Hello everyone, welcome back to my channel. So if you guys are new to my channel, I am Wan Harisun and I will give some beneficial content or sometimes not so beneficial content. So before anything, let me drink some water first because water is the most important thing in our life and we need to drink water. So let me have a sip of water first. About international relations prospect of jobs because I have a lot of juniors who have been asking me about international relations job prospect. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang apakah prospek-prospek pekerjaan dalam hubungan antarabangsa. Jadi selepas kita tamat belajar, semestinya kita akan mencari peluang pekerjaan. Tapi kita nak tahu juga apakah peluang-peluang pekerjaan yang ada. Dan bagi pelajar-pelajar yang baru saja nak masuk kos hubungan antarabangsa, mereka mesti terfikir apa sebenarnya cabang-cabang pekerjaan yang boleh dibuat setelah tamat belajar. Jadi hari ini saya akan ceritakan semuanya. Jadi boleh tengok dari awal sampailah ke akhir. Kita kena faham kalau kita belajar kos hubungan antarabangsa, subjek utama yang paling menonjol dalam kos hubungan antarabangsa yang orang biasa tahu ialah tentang diplomasi dan juga foreign policy. Kita akan mengetahui bagaimanakah diplomasi ataupun interaksi antara dua negara, antara negara-negara yang ada dalam dunia ni, dalam seluruh dunia. Dan juga foreign policy ataupun dasar luar sesebuah negara. Itu yang banyak dipelajari dalam kos hubungan antarabangsa. Kalau di luar negara seperti United Kingdom, United States of America, Indonesia contohnya, peluang pekerjaan untuk kos hubungan antarabangsa adalah sangat luas. Pada tahun 2016 dan juga 2017, hampir 93% undergraduate daripada International Relations course ni mendapat pekerjaan ataupun employed. Manakala untuk postgraduate student pula, postgraduate tu maksudnya master ataupun PhD, 94% mendapat tawaran pekerjaan. Ini adalah statistik yang dibuat oleh United Kingdom. Oleh United Kingdom berdasarkan International Relations graduate di negara mereka. Tapi kalau di Malaysia, International Relations course ni masih baru lagi lah. Bukan baru, tapi baru diketahui oleh masyarakat Malaysia sendiri. Baru tu bukanlah bermaksud macam baru hari ni baru tahu, maksudnya dalam 5 tahun ke belakang dan juga 8 tahun ke belakang sebelum ni. Kos hubungan antarabangsa adalah sebuah kos yang agak fleksibel dan dinamik. Sebab kalau kita tengok kos macam engineering memang akan jadi engineer. Manakala kalau accounting pula kebiasaannya memang akan menjadi seorang accountant. Tapi kalau international relations course, kita nak jadi apa? Jadi persoalan ni berbalik semula kepada apa yang kita belajar. Biasanya orang yang nak masuk dalam kos hubungan antarabangsa perlu memahami bahawa dia akan belajar ekonomi, history, politik, world government dan sebagainya. Kos hubungan antarabangsa ni dia menyebabkan kita mempunyai skill untuk bercakap, menulis dan berfikir secara analitis dan kreatif. Jadi bila kita mempunyai beberapa skill ini, jadi bidangnya lebih luas untuk kita cuburi. Kita boleh masuk dalam bidang, kita boleh pergi dalam government sector, commercial sector ataupun juga charity sector. Okey, mula-mula saya akan senaraikan dulu bidang-bidang yang kita boleh masuk. Maksudnya which field. Okey, yang pertama sekali multinational and intergovernmental organisation. MNC ni contoh dia macam Apple, MNC, multinational corporations. Lepas tu intergovernmental organisation ni IGO kan. Jadi lagi kita ada juga NGO. Kita boleh pergi masuk bekerja dalam NGO, non-governmental organisation seperti Greenpeace. Kalau kat Malaysia kita ada MyCare. Selain daripada tu, kita juga boleh bekerja dalam banking and accounting service, international business, local and national government, media companies,
international governmental organisation. Kalau international governmental organisation ni memang selari dengan apa yang kita belajar, sebab kita banyak belajar pasal United Nations, UNICEF, UNESCO, World Bank. Kita juga belajar course World Trade Organization tu, belajar subjek World Trade Organization. Jadi secara tak langsung kita juga boleh bekerja dalam World Trade Organization. Itu pun kalau kita pandai macam mana nak minta apply kerja kat situ. Menurut kajian saya, setelah diteliti dengan seteliti-telitinya, antara pekerjaan-pekerjaan yang boleh dibuat, yang pertama sekali mainstream, kalau kita ambil international relations, kita boleh jadi diplomat ataupun diplomat. Korang tahu kan apa maksud diplomat? Diplomat ni maksudnya yang bekerja dengan negara untuk mengumpulkan maklumat ataupun menganalisis data. Dia macam kumpul maklumat daripada negara lain, lepas tu gunakannya untuk diberi kepada policy makers di negara kita, supaya kita dapat tahu macam mana polisi negara luar dan dapat kita gunakan dalam negara kita. Yang nombor 2, archivist ataupun archivist. Kalau mengikut apa yang saya jumpa, kita juga boleh jadi CIA agent. Seterusnya kita boleh jadi demographer. Next boleh jadi ekonomis. Ekonomis ni kita boleh jadi kalau mungkin kita sambung master dalam bidang ekonomi. Kita boleh juga jadi foreign affair analyst. Foreign affair specialist, foreign service officer, immigration specialist, intelligence specialist. Biasanya orang yang bekerja sebagai intelligence specialist ni adalah orang yang bekerja dengan tentera, navy, army biasanya. Sebabnya intelligence specialist ni dia. Seterusnya international marketing specialist, journalist, language specialist. Tu pun kalau kita ada ambil bahasa lain selain daripada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Lobbyist. Lobbyist tu adalah orang yang dia biasanya promotkan dasar luar ataupun polisi kepada orang-orang yang akan membuat polisi. Kiranya dia cuma memberi nasihat bagaimana patut kita tengok polisi ni. Lobbyist juga kalau contoh dia bekerja dekat sebuah syarikat, dia akan bantu untuk tengok polisi dan sebagainya. Lepas tu nasihatkan balik pemegang saham tu sama ada bagaimana polisi tu patut dibuat dan sebagainya, macam tu lah. Seterusnya kita juga boleh menjadi market research analyst. Biasanya yang kerja-kerja menganalisis ni memang kita boleh jadilah. Non-profit program coordinator. Next, politician. Boleh sangat kalau nak jadi ahli politik. Seterusnya, political analyst. Political analyst ni adalah orang yang bekerja untuk menganalisa trend-trend yang ada dalam politik. Biasanya orang yang jadi political analyst ni dia kena macam pandai tengok macam manakah trend politik yang berlaku dalam negara, dan dia juga yang bertanggungjawab untuk memasukkan trend-trend politik tu dalam historical chronology supaya benda tu kita boleh tengok. Next, research analyst. Dan juga kita juga boleh bekerja sebagai United Nations worker. Kalau kita tahu kan UN ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ni banyak dipelajari dalam kos hubungan antarabangsa. Jadi secara tak langsung kita boleh bekerja dalam United Nations. Kita juga boleh bekerja sebagai communication specialist. Kan dalam kos hubungan antarabangsa kita belajar negotiation ataupun macam mana nak berunding dengan orang, dan juga settlement of dispute, macam mana nak menyelesaikan pertikaian.
Dan secara tak langsung kita mempelajari skill bagaimana nak handle masalah-masalah yang berlaku. Jadi kita boleh berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, untuk berunding dengan baik macam mana nak selesaikan masalah. Contohnya, satu contoh mudah yang kita boleh tengok macam mana pelajar international relation mengaplikasikan konsep perundingan semasa meminta tarikh deadline untuk assignment dengan lecturer. Jadi mereka mengaplikasikan konsep perundingan tu dalam perundingan untuk mendapatkan deadline assignment dengan lecturer. Mesti korang nak tahu antara international governmental organisation yang kita boleh bekerjakan banyak sebenarnya, tapi dia bergantung macam mana kita nak apply dan juga bergantung kepada rezeki masing-masing. Contohnya, ada yang daripada UK dengan US kan, bila dia ambil kos hubungan antarabangsa, dia boleh bekerja dekat White House sebagai intern kan, boleh masuk intern dekat White House. Ada juga yang intern dekat International Criminal Court, ataupun mahkamah jenayah antarabangsa. Boleh juga intern dekat European Commission. Selain daripada itu, ada juga yang bekerja dengan Apple, syarikat Apple tu. Lepas tu kebiasaannya memang Ministry of Foreign Affairs yang kita biasa bekerja lah. Ramai yang tertumpu untuk meminta dekat Ministry of Foreign Affairs lah biasanya kalau pekerjaan kos hubungan antarabangsa. Jadi kita juga boleh bekerja sebagai Armed Forces Operational Officer. Kalau operational officer ni maksudnya pengarah operasi. Pengarah operasi tu macam mana kita nak melakukan prosedur dalam armed forces tu kan. Next, lain daripada tu, kita juga boleh bekerja sebagai border force officer. Kita juga boleh bekerja dalam bidang higher education, sama ada di Kementerian Pendidikan ataupun sebagai lecturer. Kalau contoh macam kita sambung master kan, kita boleh bekerja sebagai lecturer. Ramai pensyarah-pensyarah di universiti saya sendiri seperti Universiti Sultan Zainal Abidin merupakan graduate daripada International Relations yang menyambung pelajaran mereka dalam master dan bekerja dalam kos hubungan antarabangsa ni sebagai lecturer. Nasihat saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua graduan yang akan bergraduan nanti untuk lengkapkan akaun LinkedIn yang di social media itu supaya kita dapat meluaskan lagi jaringan kita. Pada abad ke-21 ini, jaringan melalui social media sangatlah penting. Jadi kita perlu mengemaskini akaun LinkedIn tu supaya engagement kita, professional engagement is better. Dan juga kita patut pastikan resume dan juga CV boleh dah start untuk renew balik. Daripada internship yang lepas dah boleh perbaharui balik dan boleh start fikir dah mana tempat untuk intern dan juga mana tempat untuk apply kerja dan sebagainya. Tapi kalau kita dah merancang tapi tak dapat nak buat macam mana, tapi at least kita kena merancang dan juga berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mahukan tersebut. Jadi itu saja untuk video kali ini. Saya harapkan semua prospek pekerjaan yang saya berikan kepada anda semua itu meningkatkan lagi minat anda untuk belajar kos hubungan antarabangsa dan juga memberi boost kepada rakan-rakan yang sudah pun dalam kos hubungan antarabangsa untuk belajar dengan lebih rajin lagi dan juga supaya lebih bersemangat untuk habiskan sisa saki baki yang ada dalam kos hubungan antarabangsa ini. Dan saya harapkan supaya apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua. Saya akan kongsikan lagi apakah itu sebenarnya kos hubungan antarabangsa dengan lebih mendalam dalam video-video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe kepada channel saya.